Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Untuk yang belum kenal, nama saya Dr. Wahizat bin Daud dari Klinik Sabah, Putih Kinabalu. Kepakaran saya ialah membantu kaum lelaki dewasa dan kanak-kanak untuk bersunat dengan selesa, cepat dan selamat bagi mendapatkan burung yang sihat, bersih dan menjadi idaman wanita. Saya juga ada doktor perubatan keluarga yang membantu pasangan yang masih lagi belum dapat anak untuk membuat pemeriksaan awal kesuburan sebelum saya rujuk untuk berjumpa dengan doktor pakar kesuburan di hospital swasta ataupun hospital kerajaan. Okey. Jadi terima kasih untuk yang dah bertanya. William sudah bertanya beberapa soalan. Soalan kedua tanya, apakah orang diabetes bisa minum ubat metformin yang generik? Ada sama kualitinya? Ya, sama. Ubat-ubat yang anda beli daripada ubat-ubat yang anda dapatkan daripada klinik kesihatan kerajaan ataupun swasta, walaupun dia generik, asalkan dia mengandungi komponen ingredient ataupun kandungan yang sama, metformin, tak kira apa brand pun, semuanya bagus. Semuanya bagus. Kecuali anda beli online lah. Anda beli online, bila anda beli online, kita tak tahu sama ada sumber itu adalah sahih. Jadi itu akan menyebabkan kemungkinan kita tidak akan dapat kesan yang kita mahukan daripada rawatan kencing manis. Kaki tangan siku selalu kebas-kebas tapi tak ada pula kencing manis. Okey, kalau Jana tanya pasal kaki tangan selalu kebas-kebas, ada kemungkinan anda punya kebas-kebas tu bukan disebabkan oleh kencing manis, mungkin hanya disebabkan oleh saraf. Jadi yang itu kalau nak tahu lebih lanjut kena jumpa dengan doktor di klinik lah. Selalunya doktor akan buat pemeriksaan lanjut pun mungkin tengok sekiranya anda ada masalah saraf, sekiranya anda ada masalah kekurangan elektrolit seperti kalsium pun boleh menyebabkan kebas-kebas. Jadi anda mungkin ada hypothyroid pun boleh menyebabkan kebas-kebas, ataupun anda ada masalah pada anda punya saraf tunjang. Okey. Terima kasih untuk bertanya. Okey, Rohani Tawab, Waalaikumsalam. Okey. Saya punya mama diabetes, kakinya ada jari yang dipotong dan sering ada nanah. Bagaimana? Saya dari Indonesia. Okey. Sekiranya sekiranya ada kencing manis, kaki sudah kena potong. Okey, antara sebab kenapa kaki kena potong ialah pertama disebabkan oleh mungkin sudah gangren ataupun tisu-tisu pada hujung jari tersebut sudah mati. Jadi adalah tidak selamat untuk jari itu dibiarkan begitu saja, sebab dia boleh jadi focus of infection ataupun di mana kuman boleh masuk melalui jari yang sudah mati itu. Dia akan menyebabkan jangkitan kuman pada darah lalu boleh menyebabkan maut. Jadi apa yang memang doktor terpaksa buat ialah kita terpaksa potong dan buang jari itu, sebab jari itu sebenarnya dia dah tak ada fungsi. Dah tak ada salur darah, dia dah tak ada saraf juga. Kalau kita pegang jari itu dia dah tak sakit. Sebab tu saya cerita pasal ni. Saraf tu sudah rosak akibat kencing manis. Jadi bila kita potong dia tak rasa sakit. Cuma rawatan dia selepas itu sangat penting, iaitu untuk elakkan daripada dia kena jangkitan reinfection ataupun jangkitan semula. Itu yang nak kena jaga. Kalau ada nanah, memang nak kena jaga kebersihan, mungkin nak kena ada rawatan antibiotik lah daripada klinik. Apa pendapat doktor tentang prosedur bariatrik? Okey, bariatrik hari ni Suzana, saya tak cerita pasal bariatrik. Saya kena tanya dengan doktor pakar yang cerita pasal bariatrik lah lepas ni ya. Nanti saya akan cuba dapatkan dan kita akan discuss, sebab saya tak ada info yang banyak tentang prosedur bariatrik ni. Okey. Syida Jod, saya nak tanya, sepupu saya kena kencing manis di mana tiap-tiap hari kena jarum ubat sendiri. Okey, ini mungkin dia dah kena bagi injection insulin lah. Okey. Tapi setiap kali malam selepas jarum ubat sepupu saya merasa badan dia macam bergegar dan lemah menyebabkan dia tak dapat tidur. Boleh tahu apa sebab berlaku itu? Okey. Mungkin Syida, apa yang berlaku ialah kita tidak tahu sekiranya ia punya sepupu ni, cousin you ni kan, dia punya dos, ada kemungkinan dia punya dos insulin dia tidak sesuai. Ada kemungkinan insulin dos dia yang diberi pada waktu malam tu tak sesuai. Kalau katakan dos tu sesuai, by right dia tak ada bergegar-gegar ataupun lemah ni, sebab bila dia bergegar ataupun lemah badan selepas kita beri insulin, ada kemungkinan kita takut dia ada hypoglycemia ataupun dia punya gula terlampau rendah di dalam darah. Bila gula terlampau rendah di dalam darah, dia boleh ada gejala-gejala hypoglycemia. Memang boleh berapa gegar, lemah, kadang berdebar-debar, berpeluh-peluh. So apa yang berlaku ini ini adalah disebabkan oleh gula yang terlampau rendah. Apa yang anda boleh buat ialah menasihatkan dia untuk mungkin jumpa balik dengan doktor di klinik untuk tahu
untuk adjust dia punya insulin level dia, untuk adjust punya insulin level, insulin level dia lah, dia punya pen tu, berapa dia punya dosage dia, berapa dia punya unit, berapa unit insulin dia yang perlu di adjust. Kalau tidak nanti dia akan pengsan. Okey. Okey, sekejap Yang ni saya jawab soalan Ashida tadi lah kan, pasal dia insulin, ada kemungkinan insulin dia terlampau tinggi, lalu menyebabkan dia ada hypoglycemia symptoms pada waktu malam sebelum dia tidur. Rina Grace. Okey, doktor saya mau tanya apa tanda orang kencing manis. Saya tidak tahu ada saat kencing manis tidak. Masalah kebas-kebasan di tangan. Okey. Untuk tahu sama ada kencing manis atau tidak, yang paling senang ialah pergi ke mana-mana klinik atau pergi ke mana-mana farmasi untuk buat blood test. Dextrostick. Buat saja blood test yang sangat cepat untuk tengok anda punya glucose level. Itu yang paling senang. Nak tahu sama ada anda ada kencing manis atau tidak. Tapi kalau katakan nak tahu apakah tanda-tanda, selalunya mereka yang ada kencing manis ni, pertama dia akan cepat rasa haus. Dia selalu nak minum air, lepas tu dia kencing kerap waktu malam. Lepas tu kalau macam orang dulu-dulu lah, kalau kencing memang ada semut akan pergi ke kencing, air kencing dia, sebab dia punya air kencing dia banyak gula. Lepas tu kalau berbadan besar, kemungkinan dia ada fungal infection pada kawasan pelipat-pelipat dia lah, di bawah ketiak ke, di bawah celah kelengkang, sebab oleh fungal infection yang tidak dirawat. Tapi itu tanda lah secara umum. Apa yang anda boleh buat untuk confirm ialah dengan pergi ke mana-mana farmasi untuk buat blood test. Jamila, okey. Kalau kebas dan tumit saja, apa masalah dia kencing manis ke tidak? Okey, itulah saya bilang tadi. Kalau nak tahu kencing manis ke tidak, pertama nak kena cek darah. Itu yang paling tepat. Paling tepat ialah cek darah. Tak kira lah puasa ke tak puasa. Kalau nak cepat, memang cek yang tak puasa punya, non-fasting. Kalau nak cepat, kena cek yang puasa. Kalau nak cek darah untuk yang puasa punya, kena puasa daripada jam 10 malam sampai pukul 8 pagi. 8 pagi itu pergi klinik untuk ambil darah. Baru kita boleh dapat fasting blood sugar. Dengan fasting blood sugar ni kita boleh pastikan sekiranya anda ni kencing manis ke tidak. Itu yang paling mudah. Tapi kalau hanya kebas kaki tapak tumit sahaja, selalunya bukan kencing manis. Mungkin disebabkan lain, kalau katakan memang anda tak ada kencing manis. Saya dengar kalau ada orang diabetes 3 tahun pertama bisa sembuh total atau reverse. Yes, kalau sekiranya dia punya keadaan kencing manis dia, kita cakap tak teruk lagi ataupun borderline. Mereka yang borderline di atas pagar ni, dia boleh reverse, tetapi dia perlukan disiplin yang sangat tinggi, rawatan yang sangat ketat, dia punya diet dia sangat ketat, dia kena jaga dia punya gula dengan sangat ketat. Yes, dia boleh reverse. Tapi kalau dah lewat kan, sampai dah kena potong kaki, sangat susah nak reverse. Hampir mungkin mustahil. Okey. Juz Laina, Waalaikumsalam, Madura, Ashida George. Okey, easy. Apakah perbezaan kalau generik important? Okey, yang ini tak jadi masalah. William, tak kira lah ubat generik ke, ubat yang berpattern ke, isunya bukan pada ubat. Isunya pada pesakit tu sendiri. Kebanyakan pesakit yang saya jumpa, tak kira lah dia dapat ubat generik ke, dia ubat pattern, dia tak jaga makan. Itu pertama. Dia tak jaga dia punya diet, dia tak exercise. Kalau dia bagi ubat pun, pertama dia makan tak ikut waktu. Yang itu. Yang kedua, dia makan suka hati. Kadang-kadang dia terlupa, kadang-kadang dia tak makan. So ini yang menyebabkan masalah kencing manis semakin teruk. Dia bukan masalah pada ubat, dia masalah pada orang yang makan ubat tu. Okey. Rina Grace Joy, terima kasih. Adakah masalah insulin resistant kencing manis? Yes, Nur Haiti Ramli, soalan yang sangat bagus. Ada masalah insulin resistant? Yes. Insulin resistant juga berisiko mengandungi kencing manis. Yes, betul. Mereka yang insulin resistant ni, contoh macam ada PCOS kan. Kalau katakan dia tidak boleh kontrol dia punya berat badan, especially dia punya berat badan dia lebih mudah untuk dapat kencing manis. Okey. Kerana bisa orang ragu khawatir kalau pakai generik. William, tak jadi masalah ubat generik ke, ubat pattern ke, yang penting ialah orang yang makan tu. Saya bagi ubat, kalau katakan saya bagi ubat pattern yang harga mahal pun, tapi kalau dia makan tak ikut waktu, ataupun dia makan sesuka hati dia nak makan, dia makan, dia tak nak makan, dia tinggal, ataupun dia makan ubat tapi dia tak jaga makan pun sama juga.
Lebih baik saya bagi ubat generik kepada orang yang dapat makan ikut jadual. Itu lebih bagus. Dia bukan masalah ubat, dia masalah orang yang makan ubat. Okey, Wilna Neosara Jana Dai. Kau sakit jantung, perlukan makan ubat kencing manis walaupun tak mengalami segitu. Tak faham. Kalau pesakit jantung, perlukan makan ubat kencing manis. Kalau sakit jantung, kalau dia tak dalam badan dia tak ada kencing manis, selalunya tak perlu makan ubat kencing manis. Tapi selalunya doktor akan bagi tahu. Sakit jantung, dia akan bagi ubat untuk sakit jantung. Kalau betul-betul dia ada kencing manis, yes, dia kena makan ubat kencing manis. Kalau katakan dia tak ada kencing manis, dia ada sakit jantung, doktor bagi ubat kencing manis, nak kena tanya doktor tu, doktor, kenapa doktor bagi saya ubat kencing manis ni? Saya tak ada kencing manis. Sebab nak kena clarify, nak dapatkan kepastian, clarify dengan doktor tu apa sebab. Mungkin doktor ada sebab lain kenapa dia nak bagi ubat kencing manis tu. Puasa ni doktor termasuk minum air tidak boleh sampai pukul 8 pagi. Ya betul. Selalunya kalau patient saya di klinik, kita akan suggest dia orang start puasa jam 10 malam. Last kali meal mungkin lepas dinner siapa dalam pukul 9 lebih tu. Lepas tu tak boleh minum, tak boleh makan sampai pukul 8 pagi. Boleh minum air kosong waktu pukul 8 pagi tu sebelum datang ke klinik, tapi tak boleh minum kopi, tak boleh minum teh, tak boleh makan sarapan. Selepas ambil ubat di klinik baru boleh sarapan. Gitu. Saripudin Jaafar, Waalaikumsalam. Soalan yang last tu, dulu saya pernah lagi makan kencing manis tapi selepas beberapa tahun saya tak ada lagi. Apa kaitannya saya tak ada kencing manis? Ashida George. Pernah bagi ubat kencing manis tapi selepas beberapa tahun saya tak ada. Apa kaitannya saya? Okey, yang ini saya tak pasti. Saya tak pasti you punya position Ashida George. Ada setengah wanita yang ada PCOS. Ada setengah wanita yang ada PCOS. Yes, dia ada insulin resistance yang kita bagi metformin, betul. Cuma kita tak tahu sama ada doktor tu bagi you ubat disebabkan oleh masalah itulah. Okey. Kalau katakan dia ada PCOS, dia bagi ubat tu bukan sebab kencing manis, tapi dia bagi ubat tu sebab insulin resistance. Sebab mereka yang ada PCOS ni, bila dia ada insulin resistance, dia ada risiko untuk dapat kemandulan. Dia tak boleh nak mengandung. So kita bagi tu untuk kawal dia punya insulin resistance level. So itu yang kita bagi. Dan selalunya kalau katakan dia sudah mengandung, mungkin kita akan tengok cek balik semula dia punya glucose level bergantung dengan doktor yang merawat tu. Kena tanya dia, kenapa nak kena teruskan ubat atau kenapa nak kena berhenti ubat. By right, doktor tu boleh bagi tahu. Kalau ada sebab lain dari tu, you nak kena tanya dengan doktor yang merawat. Okey. Kenapa ubat diabetes bisa resistant? Yang saya tahu ubat diabetes dia tidak resistance lah, tapi yang berlaku ialah badan kita jika tidak dikontrol, kencing manis tu akan berupaya untuk jadi lebih teruk. Ini yang menyebabkan kita punya rawatan akan jadi lebih sukar, jadi kita terpaksa tinggikan dos. Kalau resistance dalam istilah resistance antibiotik itu bukan, dia tak ada kena-mengena dengan ubat kencing manis. Okey. Jangan dia cakap untuk baik untuk jantung juga. Oh, itulah saya tak tahu apa ubat dia. Kena tanya Jana. Jana Sofia, terima kasih. Metformin apakah betul dapat serangan jantung? Yang ini saya tak pasti William. Ada bapa punya teman 68 tahun, 20 tahun diabetes, sehari minum metformin dan periksa pakai alat diabetes dapat serangan jantung. Pasangan saya EM dan EMCU meninggal kerana sepsis. Kenapa bisa? Yang ini kita tidak pasti. Ada banyak benda boleh berlaku. Sewaktu dia kena serangan jantung. Ada banyak boleh berlaku bila waktu pasang stent, bila dia dalam rawatan, kena sepsis ialah kena jangkitan kuman. Kita tidak boleh tahu dari mana dia punya sumber dia. Teacher Mahani, terima kasih. Waalaikumsalam. Nur Hayati, saya makan kencing manis setengah biji doktor, tapi masalah saya makan ubat muka saya kram. Selalu rasa nak bergegar seperti makan ubat baru rasa okey. Okey. Ini adalah mungkin gejala-gejala yang disebabkan oleh hypoglycemia. So hypoglycemia ialah dia punya gula kurang dalam darah. Saya belum start lagi saya punya sesi dah 17 minit dah, tapi tak apa, kita akan start juga lepas ni. So kalau berhenti bila you punya rasa hypoglycemia ni akan kurang. Aziana Yusof, hi afternoon. Elvira Frederick, hi afternoon. Okey.
sebelum kita akhiri baru nak start. Dalam 17 minit, 18 minit saya tolong jawab soalan. Okey. Ini ialah apa yang berlaku kepada kaki apabila gula terlampau tinggi di dalam darah yang tidak dikawal dengan baik. Okey. Bila tidak dikawal dengan baik, mereka boleh dapat diabetic neuropathy. Diabetic neuropathy ini adalah keadaan di mana kencing manis yang teruk mengakibatkan kita punya saraf, especially saraf pada hujung kaki. Sebab apa? Lagi jauh salur darah tu daripada kita punya jantung, lagi kecil salur darah tu dan lagi mudah untuk salur darah tu rosak. Okey. Dia bukan juga hanya dapat neuropati, dia juga boleh dapat masalah pada salur darah. Dermopati, dia boleh dapat neuropati ni disebabkan oleh salur darah yang supply dia punya nerve, blood vessel yang supply dia punya nerve, saraf kita ni, dia menjadi rosak. Dia dapat atherosclerosis, dia rosak akibat gula yang tinggi dalam darah, glycosylation, apa semua. Maka bila salur darah yang supply kita punya saraf ni rosak, maka kita punya saraf akan jadi mati, dia akan kurus. Jadi dia akan mati. Bila mati, kita dah tak boleh rasa kita punya saraf dengan bagus. Nampak ni, dia cakap reduce blood flow. Kita punya disebabkan oleh kita punya salur darah kita, arteri kita menjadi sempit akibat daripada kencing manis yang tidak dikawal. Okey, dia akan menyebabkan nerve damage. Ini namanya diabetic neuropathy. Apabila diabetic neuropathy berlaku, ini yang paling mudah sebenarnya, dia yang paling awal berlaku sebelum ada neuropati yang lain. Yang ini yang diabetic neuropathy yang paling mudah, yang paling cepat berlaku dan paling selalu kita jumpa di klinik lah. Yang ini dia punya sensation ya. Saya kasih share dulu yang ini. Mana sensation ni tadi? Yang ini kah? Simbol. Okey, yang ini. Stop screen, saya share lagi. Screen share, brief. Ini adalah gejala-gejala. Ini adalah gejala-gejala mereka yang ada masalah diabetic neuropathy ataupun kaki yang kebas-kebas tu. Sebelum kaki tu kebas, ada kemungkinan makcik tu akan komplain, dia akan rasa semut-semut, tingling sensation, macam kena cucuk-cucuk. Kedua-duanya kiri kanan, dan dia selalunya seluruh kaki maksudnya daripada hujung ibu jari tu sampai ke belakang dan kadang-kadang sampai ke dia punya buku lali. Jadi kawasan semua ni rasa macam kena cucuk-cucuk, kena semut-semut. Kena semut-semut. Yang kedua, pricks and needles, dia rasa macam kena cucuk-cucuk pada tapak kaki. Padahal di rumah tu ada cushion, bila dia jalan tu atas kapet, tapi dia rasa macam cucuk-cucuk di bawah tapak kaki tu, pricks and needles. Dan yang ketiga, burning sensation. Maksudnya burning sensation ialah dia rasa terbakar, dia rasa macam panas. Kaki dia tu kadang panas, kadang sejuk. Di luar sejuk, hujan, tapi kaki dia rasa panas, burning sensation. Dan kadang-kadang dia boleh rasa kebas, numbness. Numbness, kebas ni maksudnya dia tak rasa apa-apa. So ini adalah gejala dia. Dan kadang-kadang dia rasa increase sensitivity. Orang rasa pegang saja, orang hanya pegang pada tapak kaki, tapi dia rasa macam orang pergi cucuk tapak kaki dia tu. Yang ini increase sensitivity, padahal kaki tu dia hanya dipegang, tapi dia rasa macam kena cucuk. Tu dia rasa increase sensitivity. Dan kita boleh nampak wound heal slowly, dia bilang. Wound heal slowly maksudnya kalau ada luka, kita nampak luka tu akan lambat sangat sembuh, disebabkan oleh satu, salur darah dia yang sudah tidak bagus, dia punya circulation. Yang kedua, disebabkan oleh gula yang tinggi dalam darah. Jadi ini adalah antara gejala-gejala yang kita jumpa. Yang makcik yang last week yang saya cerita tu, makcik tu datang dengan masalah yang inilah. Dia dah ada kencing manis yang sangat lama, dia tidak jaga makan dia. Dia juga kadang-kadang berhenti ubat sesuka hati, dia tak makan ubat pun. Kadang-kadang kan dia cakap sebulan dia tak makan ubat. So kita tahulah yang dia punya gula dia tak kontrol. Jadi bila gula dia tak kontrol, kita boleh dapat semua ni dia punya komplain pada jari dan tapak kaki dia. Okey. Soalan Elvira Frederick, hai afternoon. Said Al Idrus,
Okey, apa beza diabetes type 1 dan type 2? Okey, type 1 ni ialah autoimmune disease. Autoimmune disease selalunya dia bermula daripada budak kecil lah, mungkin daripada dia lahir lagi dia dah ada, dia daripada budak-budak dia dah ada kencing manis, di mana dia punya tisu pankreas dia ada antibody. Antibody yang menyerang tisu pankreas lalu tidak menghasilkan insulin. So ini type 1 autoimmune disease. Tapi kalau type 2 ni ialah mereka yang dah berumur, mereka yang dah berumur 30, 40 tahun dan mereka ni ada faktor risiko lain. Contoh macam dia obese, contoh macam dia ada kolesterol, contoh macam dia ada heart disease, contoh macam dia ada dia ada masalah hormon. So ini semua adalah type 2. So type 1 dan type 2 adalah berbeza sedikit dia punya rawatan dia. Kalau type 1 kita boleh tahu memang kita yang berkena insulin, tapi type 2 dia punya rawatan dia kita boleh selalunya start dengan jaga diet. Okay. William tunggu, kenapa diabetes sangat susah disembuhkan kalau transplantasi pankreas bagaimana? Okey, sampai sekarang pankreas transplantation bukan satu rawatan yang terbaik lah untuk kencing manis, sebab kita tahu kencing manis ni disebabkan oleh kita punya diet. Kalau untuk yang type 2 dia sangat bergantung dengan apa yang kita makan. Apa yang kita makan sekarang sangat tinggi dengan gula, makanan berproses sangat tinggi gula, maka itu yang menyebabkan diet kita, yang menyebabkan kita punya gula tu sangat sukar untuk dikontrol. Sebab tu kita punya pankreas ni sebenarnya bekerja keras untuk menghasilkan insulin. Sampai satu tahap dia dah tak boleh nak bekerja lagi. Sampai satu tahap kita punya sel-sel semua dah resistance dengan insulin yang ada, maka kita akan jadi kencing manis. Okey. Jerry Louis, terima kasih. Okey, Zin, terima kasih. Seperti di USA, okey, kalau ada transplantasi pankreas, kalau di Malaysia saya rasa belum ada lagi pankreas transplantation. Tapi kalau katakan kidney transplant, yes, ada. Saripudin Jafar, saya juga buat test paras gula dalam badan saya tertentu, kadang normal, kadang kurang macam mana. Okey, yang ini soalan yang sangat bagus, Saripudin. Apa yang you boleh buat untuk tahu sama ada you punya tak paras gula dalam badan ni tak tentu ke tidak kan? Yang paling bagus ialah buat pemeriksaan confirmation. Pemeriksaan confirmation ni untuk tengok you punya gula betul-betul dalam darah ni betul-betul tinggi ke, betul-betul rendah ke, normal ke ataupun borderline. Jadi nak kena buat satu, memang fasting blood sugar, itu yang satu malam lah puasa. Lepas tu dia ada satu lagi test yang kita bagi 2 hours postprandial. Selepas you ambil darah yang fasting punya tu, doktor akan bagi, nurse akan bagi minuman bergula, 75 gram air gula yang sangat manis. You kena habiskan dalam tempoh 10 minit, 5-10 minit habiskan. Lepas 2 jam kita check balik you punya gula untuk tengok sama ada you punya badan boleh ke tidak untuk kontrol, untuk maintain punya sugar ni rendah. Kalau katakan memang you punya badan sudah ada kencing manis, you dah tak boleh nak kawal gula yang 2 hours postprandial ni. Dia punya sugar lepas 2 jam minum air gula tu dia akan naik haywire. So ini test yang kedua. Fasting 2 hours postprandial. Yang ketiga boleh buat ambil satunya test namanya HbA1c. HbA1c ni untuk tengok you punya picture, you punya gambaran kontrol blood sugar dalam tempoh 3 bulan yang ke belakang. Dalam tempoh 3 bulan belakang kita nak tengok sama ada you punya blood sugar ni bagus kontrol ke tidak. Kalau katakan you punya level lebih daripada 6.5 gram%, ada setempat tengah, setempat kata 7, maka itu mungkin menunjukkan bahawa ada kencing manis. Kalau katakan di bawah tu normal. So itu yang kita cakap confirmation test. Sebab kadang-kadang kalau je lah memang kita buat kadang okey, kadang tak okey, kita tak tahu sama ada kita ada kencing manis ke tidak, kita buat confirmation test. Sama ada kalau pasien betul banyak sampai umur berapa, yang ini saya tak ada data, William, saya tak pasti umur berapa sebab ada yang umur panjang juga, ada juga yang umur pendek juga. Okey, apa tu bagaimana yang seperti bagaimana di kategori makanan berproses, selalunya makanan yang ada di dalam fridge yang kita cakap yang sejuk beku. Macam sausage, apa-apa juga makanan yang sudah di packing di dalam plastik bag yang dikomersialkan tu dikira sebagai makanan berproses. Okey. Adakah kita kena ambil ubat kencing manis seumur hidup? Okey, Rose Hyune.
Selalunya dalam kebanyakan kes, hampir 90% yes, you kena makan ubat kencing manis untuk seumur hidup. Sebab bila you berhenti ubat kencing manis, by right, you kena still jaga makan, you kena still exercise, you kena still kawal gula. Kalau ia tidak boleh dilakukan, you terpaksa makan ubat sampai bila-bila. Okey. Kenapa minum metformin bisa kurus? Alamak, yang ini soalan saya tak ada jawapan lah. Okey. Ada juga orang makan metformin pun tak kurus-kurus juga. Ada ramai pasien saya yang PCOS, yang berbadan besar, makan metformin banyak pun tak kurus juga. So tak semestinya. Suzana Malik, Waalaikumsalam. Jana Daya, jika ada parents yang mengidap diabetes, adakah berisiko keturunan? Yes, ada kemungkinan. Yang ini boleh dapat keturunan. Kalau you ada ibu ataupun bapa you yang ada diabetes, you ada risiko lebih tinggi untuk dapat diabetes. Okey. Kenapa diabetes disebut rajanya penyakit? Saya tak pasti. Adakah diabetes raja penyakit? Kita tidak tahu. Saya tidak tahu dari mana dapat raja penyakit. Bagaimana kategori makanan berpuasa? Saya sudah jawab. Bisa ada diabetes kering dan basah. Yang ini saya tak tahu. Saya tak pernah dengar pun diabetes kering dan basah. Yang saya pernah dengar diabetes type 1 or type 2. Selamat petang Miza, Hendrita dan Syed, thank you very much. Sangat berguna. Saripudin, terima kasih. Adakah jual sepatu atau sandal khusus untuk diabetes? Ya, mungkin ada. Mungkin ada. Kalau you cari, yes. Mereka yang ada kencing manis dan ada masalah diabetik neuropati ni memang ada. Kita cakap sandal yang special untuk mereka yang dah buat operation. Ada yang juga yang dah buat operation, potong dia punya jari kaki kan, untuk digunakan sebab kita nak offload. Bila kita bagi gunakan sandal yang special ni, sebenarnya kita nak offload anda punya berat daripada tekanan di satu tempat. Sebab kalau anda perasan, kaki mereka yang sudah ada kencing manis ni bukan sahaja dia tidak ada rasa, dia tak ada sensori, dia tak ada dia punya saraf dia dah mati, dia punya salur darah pun sudah mati, maka dia punya kulit tu kering. Dia kadang-kadang mengelupas, kadang-kadang dia punya joints dia jadi Charcot joints, dia jadi joints dia tu jadi dah tak stabil. Dia dah tak boleh ada, bila berjalan kan dia tak boleh rasa sakit. Bila dia terpijak duri, dia pijak duri ataupun ada luka kan, dia tak rasa sakit. So ini semua adalah komplikasi yang mana kita nak elakkan dengan adanya sandal yang special ni, untuk elakkan daripada kaki dia jadi lebih teruk. Kenapa bisa Tuhan kasih penyakit jadi hidup menderita? Yang ini dia pada pendapat saya lah, pada pendapat saya. Memang Tuhan jadikan penyakit, tapi Tuhan juga jadikan penawar. Kan kita punya Nabi Muhammad ada bagi hadis yang menyatakan setiap penyakit tu ada penawar dia. So memang kita kena berusaha untuk mencari penawar. Memang diberikan penyakit tu sebagai salah satu ujian. Kita hidup di dunia ni ujian. COVID-19 ni penyakit. Kenapa diturunkan? Sebab dia sebagai ujian juga. So apa yang kita kena buat ialah kita kena tabahkan diri, minta doa dengan Tuhan yang memberi ujian ni, untuk kita jadi lebih tabah, lebih kuat, supaya kita boleh mengharungi kita punya hidup dengan lebih berkualiti. Okey. Selamat, saya tanya, adakah makan olanzapine yang manis tu berisiko kena diabetes? Buat masa ni tak. Tidak. Olanzapine walaupun dia rasa manis, tapi dia tidak akan menyebabkan kencing manis. Okey. Endokrinologis tu, William, endokrinologis ialah mereka yang pakar yang dalam bidang endokrin. Endokrin ni adalah hormon. Salah satu hormon di dalam endokrin ialah hormon insulin, yang mana dia berada di dalam penyakit kencing manis. Sebab tu mereka yang ada kencing manis, selalunya kita akan rujuk dengan endokrinologis untuk bantu macam mana nak kawal kita punya kencing manis dengan hormon. Okey, terima kasih untuk yang bersama-sama dengan saya dari awal sampai habis. Saya harap anda semua dapat dapat manfaat daripada apa yang saya kongsikan. Tolong like, tolong love, tolong share, tolong tag kawan-kawan, tolong like dan follow Klinik Sabah punya FB page. InsyaAllah kita akan jumpa lagi besok petang. Sebelum saya akhiri, saya nak saya rasa saya sudah terangkan hampir ke semua.
Yang pastinya ialah mereka yang tak pasti sekiranya ada kencing manis atau tidak, ataupun yang rasa kaki dia kebas-kebas untuk jangka masa yang panjang, ada kemungkinan besar lebih bagus untuk berjumpa dengan klinik, berjumpa dengan mana-mana farmasi juga untuk buat test. Buat test apa? Buat test blood sugar. Blood sugar tak kiralah finger prick ke atau ambil darah ke. Yang penting at least kita tahu berapakah kita punya fasting blood sugar ataupun kita punya random blood sugar. Kalau katakan terlampau tinggi, yes, kita boleh buat sesuatu untuk buat pemeriksaan lanjut, confirmkan yang sama ada kita ada kencing manis atau tidak. Okey, sampai sini saja. Terima kasih semua. Saya harap anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Tolong jaga kesihatan, tolong ikut SOP. Walaupun kita punya walaupun kita punya numbers COVID-19 punya numbers tak nampak macam menurun, tapi kita kena teruskan kita punya perjuangan selagi kita masih lagi boleh bernafas. Selagi itu kita perlu jaga kita punya diri, kita punya orang yang tersayang, kita punya kesihatan daripada dijangkiti. Okey, sampai sini saja. Assalamualaikum dan selamat petang.